Okay, ready? Pertama sekali saya mengucap terima kasih kepada rakan-rakan media yang bersama dalam rombongan dan juga yang rakan-rakan media daripada Bintulu yang turut hadir hari ini untuk membuat coverage berhubung kait dengan FT Roadpedia Zon Sarawak Kementerian Kerja Raya, di mana saya bersama dengan pengurusan tertinggi Kementerian Kerja Raya, JKR Sarawak, all the team, PMC dan juga konsultan dan all the work package contractors turut terlibat dalam siri jelajah kita untuk memantau sendiri Pen Borneo Sarawak ini, di mana kita bermula pada semalam daripada Kuching, bermalam di Sibu untuk kita melihat sepanjang jalan daripada Kuching, Serian, Seri Aman sehinggalah ke Sibu. Hari ini daripada Sibu ke Bintulu, di mana kita membuat tinjauan dua work package. Boleh kata daripada Sibu melalui Selangau singgah ke Tatau dan akhirnya sampai ke Bintulu. Secara umum saya boleh mengatakan bahawa progres Pen Borneo ini berjalan agak lancar. Namun ada beberapa cabaran yang perlu diberi perhatian oleh kami di peringkat Kementerian Kerja Raya, JKR Sarawak dan juga pasukan serta kontraktor itu sendiri. Dengan cabaran, beberapa cabaran yang melewatkan pelaksanaan, ada yang di belakang jadual. Walaupun komitmen di pihak kontraktor ialah untuk menyiapkan projek ini seperti mana yang telah mereka janjikan, di mana secara keseluruhan ada yang akan siap dalam jangka waktu yang terdekat ini, ada yang akan siap penghujung tahun ini, dan selebihnya sasaran mereka ialah dalam April tahun hadapan. Tapi dalam pemantauan saya ada lagi kerja-kerja kritikal atau kerja-kerja besar yang masih belum selesai, dan saya jangkakan kemungkinan disebabkan kurangnya bekalan khususnya bahan-bahan kuari dan juga guardrail dan juga dengan kenaikan harga diesel dan kurangnya tenaga kerja disebabkan pekerja daripada luar negara belum boleh masuk, terutamanya daripada Indonesia. Ini sudah pasti menjadi cabaran pada kontraktor untuk pelaksanaan keseluruhan projek ini. Tapi dengan komitmen daripada pasukan JKR Sarawak dan juga WPC, saya berkeyakinan khususnya beberapa program ataupun beberapa package boleh disiapkan dalam penghujung tahun ini. Jadi kalau kita dapat siapkan sekurang-kurangnya 80% projek, keseluruhan projek Pen Borneo ini dalam penghujung tahun ini, sudah pasti ianya akan memberi kelegaan kepada para pengguna. Walaupun sekarang ini kita dah dapat lihat kebanyakan satu lorong ataupun satu jalan dia ada 4 lorong, sebelah tu dah ada yang dah buka dengan satu lorong 2 hala, yang mana yang dah siap. Ini sudah pasti melegakan, dan feedback yang kita terima daripada orang ramai ianya mereka amat gembira dengan apa yang telah dilaksanakan. Namun secara dalaman kita juga melihat, memantau dalam konteks sudut keselamatan. Ada teguran juga daripada rakan-rakan kita, wakil-wakil rakyat dan pemimpin setempat, iaitu Traffic Management Program, tanda arah, tanda amaran dan juga lampu khususnya reflectors pada waktu malam tidak begitu jelas. Itu perlu dipertingkatkan untuk memastikan bahawa orang ramai tahu di mana ada persimpangan ataupun adanya diversion. Cukup tanda amaran ataupun lighting yang boleh memberi amaran awal kepada orang supaya tidak mendedahkan bahaya kepada pengguna jalan raya. Itu salah satu maklum balas yang kita terima. Kedua, jalan-jalan sementara. Maknanya jalan sementara ni jalan yang masih digunakan secara sementara sebab pembinaan jalan kekal belum siap, perlu ditambah baik. Ada tempat ianya agak dalam keadaan yang tidak begitu selesa untuk dilalui. Malahan boleh mendatangkan bahaya khususnya kepada kenderaan kecil.
adanya lubang, adanya bam, kadang-kadang tak ada tanda amaran. Malahan dalam bas tadi, rombongan kami ada yang terkena semelambung dalam bas, ada helmet jatuh, kena kepala rakan media kita, menunjukkan dalam bas pun kita masih merasakan ketidakselesaan, apatah lagi kalau kenderaan kecil. Yang ini kita perlu beri perhatian dan kita kena memanggil pihak work package contractor untuk memastikan bahawa kita dapat kurangkan ketidakselesaan kepada pengguna jalan raya untuk memastikan bukan saja ketidakselesaan, malahan keselamatan mereka terjaga dengan kita memastikan jalan-jalan berada dalam keadaan baik, termasuklah jalan-jalan sementara yang dalam tanggungjawab mereka. Jadi itu sedikit untuk lawatan kita pada hari ini, dan secara keseluruhan saya kira kita puas hati dan kita akan terus memantau untuk memastikan the work package contractor akan dapat menyiapkan kerja-kerja mereka seawal yang mungkin mengikut apa yang telah dijanjikan dan mengikut jadual ditetapkan. Satu lagi yang kita lawat tadi ialah P-turn. Dia ada 225 P-turn sepanjang jalan Pen Borneo. Di Sarawak kita biasa dengan U-turn. Tapi P-turn ni ialah untuk memastikan sebab bila Pen Borneo ni siap, maka highway ini kenderaan akan laju. Kalau nak membuat U-turn di kawasan di mana laluan untuk kenderaan yang laju, sebab kalau kita U-turn kita akan masuk di lorong kanan sekali. Lorong kanan adalah lorong di mana kenderaan berada dalam tahap yang laju. Jadi bila kita membuat U-turn, kenderaan kita biasanya lambat. Apatah lagi kalau kenderaan besar. Jadi ini boleh mendedahkan bahaya. Sebab itu kita membuat P-turn di mana kenderaan boleh terus memintas dan masuk ke lorong di mana lebih selamat untuk mereka membuat pusingan. Kembali kepada jalan ke mana mereka nak tuju. Yang tu tadi dah dibuat demonstration. Dia akan rakan-rakan media akan dapat membantu supaya kita dapat mendidik dan memberi kesedaran pada para pengguna bagaimana nak menggunakan P-turn dengan cara yang betul, dengan cara yang lebih selamat. Alright? Ada soalan? Kadang P-turn ada di tempat lain tak? Ada di tempat lain tak? 225 tempat. Di tempat lain selain daripada Sarawak ini? Ada Semenanjung ada. Ada Semenanjung ada P-turn. Kita kan sepanjang perjalanan kita ada 2 P. Satu P-turn, satu P-stop. Okey. Kerja-kerja kritikal dan kerja besar yang masih belum selesai. Misalnya dalam seksyen Balengian tadi masih ada jambatan yang belum siap. Kemudian masih ada juga culvert yang masih belum siap. Itu merupakan kerja utama. Kalau kerja ini tak dapat siap, maka kita tak dapat menyediakan kerja asas untuk membuat jalan, tembokkan tanah, kemudian batu-batu untuk buat jalan dan sebagainya. Yang tu akan mengambil masa, sebab ianya merupakan kerja-kerja besar lah yang memerlukan masa untuk menyiapkan. Itu yang dalam pengamatan saya tadi. Tapi mengikut komitmen daripada para contractors, mereka yakin mereka akan dapat menyiapkan dalam sekurang-kurangnya ataupun selewat-lewatnya dalam bulan April tahun depan. Selain kekurangan pekerja, difahamkan ada gangguan luar proses pembinaan. Gangguan apa? Gangguan luar. Mungkin ada orang luar yang benarkah? Yang ni kita juga mendapat, kalau kita melihat sepanjang jalan tadi, misal kata guardrail besi dah dipasang. Kalau saudara-saudari perasan tadi, sepanjang perjalanan kita ada sebahagiannya dah jatuh. Mengapa jatuh? Maknanya adalah orang membuat gangguan lah. Sama ada akan nak mengambil skru ataupun alat, ataupun ada yang mungkin tak nak pergi U-turn jauh, dia buka supaya dia boleh pusing kat situ saja. Ini merupakan satu gangguan yang kita melihat kita perlu ambil perhatian. Kita sedar perkara tersebut dan kita mengharapkan janganlah membuat gangguan, sebab the public assets ni merupakan dibina untuk keselesaan dan keselamatan pengguna jalan raya.
Kalau dibuka nanti boleh membahayakan pengguna jalan raya. Sebab hadangan besi itu sebenarnya untuk menghadang daripada berlakunya, kalau berlaku kemalangan, ianya tidak melibatkan kemalangan yang lebih teruk lagi lah. Vandalism lah. Ada siasatan? Laporan ada yang dibuat, tapi siasatan itu kita serah pada pihak berkuasa lah. Tapi pengalaman kita amat payah untuk kita mendakwa, sebab kejadian selalu berlaku pada ketika orang tak ada lah. Tak saksi, tak ada apa, tak ada. Payah sikit lah, melainkan kita letakkan kamera lah, CCTV sepanjang highway, dan kosnya sudah pasti mahal. Ya? Datuk Seri, Ya. bila agaknya warga kerja asing dijangka masuk untuk pembinaan Pipek Borneo, memandangkan sekarang 70% sahaja? Ya, dalam konteks kerajaan persekutuan, kita memang dah lulus. Saya dimaklumkan bahawa keseluruhan permohonan dah banyak masuk dalam semua sektor. Yang dah diluluskan untuk sektor pembinaan saja setakat ini saya kira dah 14,000. Malahan perjanjian di antara menteri kita dan menteri di Bangladesh dan juga Indonesia dah sign dah pun. Cuma masalahnya kemasukan tu belum datang. Walaupun dah lulus, tapi tak ada orang yang nak masuk, kemungkinan tak tahulah. Sebab mungkin di Indonesia pun banyak ada pekerjaan baru, sebab mereka pun banyak program nak dibuat. Mungkin tak ramai yang nak datang masuk. Jadi itu kita tak pasti. Tapi yang pasti ada dah kelulusan. Cabaran sekarang, adakah kita akan mendapat bekalan daripada sumber luar ataupun tidak. Itu cabaran yang perlu Malahan di peringkat dalaman juga, kalau kita mendengar taklimat daripada para kontraktor tadi, persaingan dalam sektor di negara kita sendiri, misal kata sektor peladangan, yang sebab harga kelapa sawit begitu baik, sehingga kan mereka memberi tawaran yang lebih baik dari segi gaji kepada pekerja, sehingga kan pekerja sektor pembinaan lagi pergi sektor peladangan. Itu juga merupakan cabaran dalam sektor pembinaan. Okay. Alright. Thank you so much.